Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang amalan harian sunnah Rasulullah SAW. Okey, apakah itu sunnah? Sunnah menurut pengertian dan istilah ahli usul, segala yang dipindahkan daripada Nabi SAW selain Al-Quran sama ada perkataannya dan perbuatannya maupun perakuannya yang bersangkutan dengan hukum. Pengertian yang dimaksudkan oleh sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengikut riwayat Imam Malik. Okey, kembali kepada tajuk kita, iaitu amalan sunnah harian Rasulullah SAW. Daripada buku ini, apa yang saya dapat kongsikan adalah terdapat 7 amalan sunnah harian Rasulullah SAW. Okey, antara 7 amalan sunnah harian Rasulullah SAW adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara istighfar adalah Astaghfirullahalazim, perkataan yang paling mudah disebut. Maknanya adalah aku memohon keampunan daripada Allah yang Maha Agung. Terdapat banyak kelebihan beristighfar, antaranya adalah menghidupkan jiwa yang resah gelisah di atas perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Selain itu, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak marah, kita istighfar sebab itu dapat menenangkan diri kita. Okey, yang kedua adalah amalan harian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sentiasa dalam berwuduk. Bermaksud kita sentiasa dalam ada air sembahyang. Antara keistimewaan berwuduk adalah dapat mengurangkan ketegangan jiwa, stres, kurangkan rasa sedih dan rasa khawatir dan marah. Okey, yang ketiga adalah solat berjemaah. Amalan yang ketiga adalah solat berjemaah. Solat berjemaah terdapat banyak fadilat solat berjemaah, antaranya dapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat berjemaah itu mendapat ganjaran pahala 27 kali ganda. Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjah atau pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, kelebihan dia terpelihara daripada sifat munafik. Kalau kita nak solat berjemaah ini tidak payah, kerana kita tak perlu pergi masjid. Kita juga boleh membuat di rumah dengan ahli keluarga kita. Okey, selain itu, amalan sunnah harian Rasulullah SAW yang keempat adalah solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ataupun solat malam. Solat sunat tahajud adalah antara solat-solat sunat yang penting daripada solat sunat yang lain. Okay, Rasulullah SAW pernah bersabda ditanya, solat apakah yang paling utama selepas solat 5 waktu? Baginda SAW menjawab dengan tegas, iaitu solat malam. Hadis riwayat Muslim. Nampak tak betapa pentingnya solat tahajud berbanding solat-solat sunat yang lain? Antara kelebihan solat sunat tahajud di dunia dan di akhirat adalah, di dunia kita akan dijauhkan daripada segala penyakit. Yang kedua adalah percakapan kita mengandungi hikmah, macam kita bercakap pada benda yang bermanfaat, yang penting sahaja. Dan di akhirat pula adalah kita akan dibangkitkan daripada kubur dengan wajah yang berseri-seri. Selain itu, kita juga akan dipermudahkan hisab. Solat sunat tahajud sangat senang dilakukan. Cara niat solat tahajud adalah usolli sunnatan tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sangat senang. Ataupun kita boleh niat dalam bahasa Melayu, sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya sunnah harian Rasulullah SAW yang kelima adalah solat sunat duha. Solat sunat duha yang dilakukan pada pagi hari antara pukul 7.30 hingga 12.30 hari. Minimum solat sunat duha hanyalah 2 rakaat. Kalau kita sebelum pergi kerja ataupun pergi kelas, kita buatlah dulu solat sunat duha supaya dapat memudahkan urusan kita pada hari tersebut. Selain itu, manfaat dia adalah kita akan dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan tubuh badan dan banyak lagi.
Amalan sunnah harian Rasulullah SAW yang keenam pula adalah bersedekah. Bersedekah adalah kita memberi ataupun menderma tanpa mengharapkan balasan. Bersedekah banyak cara, antaranya adalah dari segi duit, barang. Kita bersedekah, kita memberi benda tu kepada orang yang memerlukan. Antara manfaat bersedekah adalah Allah akan memberi rezeki kepada kita yang tak disangka-sangka. Rezeki tu datang dengan pelbagai cara. Antaranya bukan saja daripada rezeki duit, tetapi antaranya adalah kesihatan yang baik, keselamatan yang baik. Itu manfaat yang kita dapat daripada bersedekah di dunia. Dan di akhirat pula adalah kita dapat, Allah akan mengangkat darjat kita di syurga. Selain itu, dapat memudahkan kita menyeberangi titian Siratul Mustaqim. Amalan sunnah harian Rasulullah SAW yang ke-7 ataupun yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Surah Al-Isra ayat ke-9. Tahu tak, pahala membaca satu huruf daripada Al-Quran adalah berganda. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebajikan, dan setiap kebajikan 10 kali gandanya. Aku tidak mengatakan alif lam min satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan min satu huruf. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Tengok betapa untungnya membaca Al-Quran, kerana satu huruf tu berganda-ganda Allah bagi pahala. Terdapat banyak manfaat yang diperolehi daripada membaca Al-Quran. Antaranya adalah pembaca akan memperolehi keamanan di dunia dan kemuliaan di syurga. Selain itu juga pembaca akan dimasukkan ke dalam golongan para siddiqin, syuhada dan solehin, dan banyak lagi. Sebenarnya setiap surah yang terdapat dalam Al-Quran adalah mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Contohnya Al-Mulk adalah kelebihannya adalah dapat menghindarkan diri kita daripada siksa kubur. Okay, itu saja 7 amalan sunnah harian Rasulullah SAW, antaranya bersedekah, baca Al-Quran dan sebagainya. Di sini saya ingin mengajak saudara sesama Muslim saya agar mempraktikkan amalan sunnah harian. Kalau kita tak boleh buat yang berat, tak apa, kita buat yang ringan dulu. Terima kasih kerana mendengar perkongsian daripada hasil bacaan saya, dan saya harap anda mendapat manfaat daripada video ini. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada saya. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.